Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, so untuk hari ini saya nak kita masuk pada bab 1 iaitu introduction kepada komputer dan juga programming lah. So kita akan tengok ada 4 konten lah yang kita akan tengok, iaitu yang pertama sekali adalah um, electronic computer, electronic computer. Kemudian yang kedua iaitu introduction to programming. Yang ketiga program development cycle. Yang keempat adalah algorithm. Actually saya akan buat video pendek lah, maksudnya untuk yang electronic computer mungkin satu video, introduction to programming satu video, program development cycle satu video, dan algorithm satu video. So buat sizing supaya saiznya lebih kecil dan mudah untuk awak tengok satu persatu. So first kita akan tengok kepada yang pertama sekali, iaitu asas lah. Bila nak buat program ni, first sekali yang paling penting adalah kita kena tahu dulu berkenaan komputer, sebab kita kena guna komputer kan. So tujuan program ni first sebenarnya dia menyediakan orang kata apa, dia menyediakan kita buat program ni sebenarnya dia menyediakan satu instruction ataupun step by step instruction untuk komputer tu laksanakan arahan. So kemudian kita buat arahan untuk komputer lah sebenarnya. So that's why first kali kita kena tahulah sedikit berkenaan dengan komputer tu, iaitu hardware dia lah. Okay, so kalau kita lihat okay, so first kalau kita lihat okay, so apa tu komputer dan macam mana hardware komputer ni dia evolve kan? Maksudnya update daripada dulu sampailah sekarang. Daripada zaman saya dulu, saya ingat waktu mula daripada Windows 95 yang masa saya naik Windows 98, naik Windows ME, Windows 2000 dan waktu tu dia punya hardware komputer ni dia berubah daripada paling dulu sangat-sangat perlahan IBM punya komputer dulu sampailah sekarang ni yang orang kata apa, kalau yang dulu punya guna dekat sekarang hardware sekarang hardware dulu kalau kita guna dekat sekarang punya software memang tak boleh function lah, susah nak function sebab terlampau heavy. Okey, so apa tu komputer? So secara takrifan, secara mudahnya komputer ni adalah mesin lah untuk dia manipulate data based on list of instruction. So komputer ni sebenarnya dia mesin yang menggunakan yang melaksanakan arahan-arahan yang kita bagilah. So instruction tu adalah daripada program yang awak masukkan dalam komputer tu supaya dia berfungsi. Kalau tak ada program, tak ada dia punya orang kata apa instruction tu, komputer tak boleh buat kerja sebab dia tak tahu, dia tak boleh laksanakan arahan. So komputer dia consist hardware dan software. So kemudian komputer ni adalah device that capable of performing computation dan juga making logical decision so dia boleh buat logical decision. So komputer ni dia boleh proses data under the control of set of instruction called computer program. So dia punya contoh komputer ni ada tiny computer, specific punya function punya komputer, personal komputer, super komputer. So komputer ni kita boleh kategorikan dia kepada dua bahagian lah, iaitu pertama sekali adalah personal komputer dan satu lagi adalah embedded system. So embedded system biasanya komputer-komputer yang spesifik dia diwujudkan untuk laksanakan satu fungsi je biasanya. Contoh macam traffic light, vending machine, medical equipment, industrial machine. So semua benda tu dalam dia ada komputer juga. Dia ada processing unit yang diletakkan arahan-arahan dia dan dilaksanakan spesifik kerja je. Manakala kalau PC ni, tablet komputer, desktop, laptop, even smartphone, dia dah macam personal komputer. Kita boleh laksanakan pelbagai arahan, bukan hanya orang kata apa spesifik fungsi saja. Dia boleh laksanakan pelbagai, nak control motor boleh, nak control traffic light pun boleh kita guna laptop, desktop ataupun tablet komputer ni.
so itu berkenaan dengan inilah. Kemudian kita tengok kepada hardware. So the hardware ni secara overallnya dia main dia adalah CPU lah. So CPU ni kalau awak tengok dia melibatkan apa ni, main dia adalah apa ni, CPU dia. CPU, dalam CPU ni ada arithmetic logic unit, ALU, control unit, CU dan juga register. Kemudian komputer ni dia berhubung lah dengan memori external dan juga main memory. Kemudian dia ada device input dan juga output. So ada input dan dia ada CPU untuk proses maklumat-maklumat yang daripada input tu, dan kemudian dia ada output dia. Okay. So dalam CPU tu ada 3 lah, iaitu tadi saya mention ALU, register dan control unit. So ALU ni dia untuk perform arithmetic dan logic unit. So yang ini yang nanti pun ada topik dalam komputer programming ni yang kita kena mahirkan, iaitu operator. So operator ni dia melibatkan arithmetic, sign dia lah. So dia asas dia adalah matematik lah. So nanti kita akan tengok. Kemudian kita ada register. Ni special set of internal memory. Kemudian yang last sekali adalah control unit. Okay. So kemudian kita ada dalam komputer hardware juga kita ada main memory, iaitu primary dan juga external memory. Main memory ni biasanya yang bersambung dengan komputer punya control CPU lah, iaitu contohnya RAM, random access memory. So yang ni yang cepat laju. Kemudian ROM, preloaded with program and data that never change. So di contoh ROM ni macam awak punya apa ni, firmware untuk motherboard awak, untuk komputer awak tu. So tu kita simpan tu. Kalau RAM pula adalah random access memory. So biasanya dia akan bertukar-tukar lah untuk mana-mana application data-data yang dia tengah nak proses, dia readykan dalam RAM. Okay, kemudian kita ada external memory, iaitu dia call juga sebagai secondary lah. Biasanya dia boleh store permanently walaupun tak ada power. Berbeza dengan memori apa ni, yang RAM ni biasanya dia bila hilang power je, hilang terus dia punya data dia. Okay, so biasanya untuk external memory ni dia cheaper dan main memory lah. So contoh-contoh external memory adalah hard disk, USB drive, tape drive, floppy disk. Floppy disk ni awak dah lama tak jumpa dah. Dulu masa zaman saya masih ada, sekarang dah tak wujud, mungkin tak wujud dah. Okay, kemudian kita ada input dan output device. So input device ni macam keyboard, mouse dan mikrofon. Output device ni macam monitor, printer, speaker dan juga yang apa ni, perkakasan yang boleh laksanakan kedua-dua fungsi input dan output ni. Contoh macam USB drive, hard disk. So awak boleh tulis dekat hard disk dan awak boleh juga baca. So biasanya input dan output untuk komputer ni dia untuk communicate dengan dunia luar. So yang tu lah, then boleh proses lah data tu. Okay, so kita habis yang pertama lah, berkenaan dengan elektronik komputer. Dan kita akan tengok pula yang next video, kita akan tengok kepada introduction to programming software.